السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surah apa? Al-Mujib, betul? Itu yang saya tandalah, nama Allah Ta'ala yang ke-45, Al-Mujib. Itu yang saya tanda. Betul? Atau saya silap? Kalau Jawi muka surat 59, Al-Mujib. Betul tak? Betul tak ada tanda? Oh, tak ada tanda. Aku ada yang hafal ke? Yang hafal lupa. Tak apa tuan-tuan. Kita tengok Al-Mujib. Itu yang saya tanda. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, nama Allah Asmaul Husna yang ke-45, Al-Mujib, yang maha perkenankan doa. Yani Allah maha perkenankan doa. Allah menerima doa mereka yang memohon kepadanya. Doa yang Allah Ta'ala terima ni meliputi semua, orang Islam ataupun orang bukan Islam, orang baik ataupun orang yang jahat. Jadi Allah Ta'ala kabulkan dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Sebab tu tuan-tuan jangan mudah kecewa dalam berdoa. Saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, yang pertama Iblis, dia berdoa dan Allah kabulkan. Ketika mana Iblis dia ingkar pada Allah, tak mau sujud pada Nabi Adam AS, maka Allah Ta'ala keluarkan Iblis daripada syurga, dan Iblis berdoa pada Allah. Iblis kata dia akan menyesatkan Nabi Adam dan anak cucu Adam, kita semua. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, aku akan sesatkan seluruh keturunan dia. Ini sumpah Iblis. Sebab tu kita dalam hidup berhati-hati. Ingat, syaitan ada di keliling kita. Kalau main dalam hati kita benda-benda jahat, tahulah itu daripada syaitan. Jangan ikut dia. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Quran sebut, Allah Ta'ala sebut, syaitan itu musuh kamu, dan jadikanlah dia musuh kamu yang sebenar. Macam mana? Kalau main benda-benda jahat dalam hati kita ni, dan kita tahu benda tu jahat, jangan buat. Itu daripada syaitan. Itu cara kita lawan dia. Kalau kita ikut benda jahat bisikan dalam hati kita, kita ikut dia lah, mana dia. Jadi tuan-tuan, Iblis ni bila dia bersumpah nak sesatkan, dia tak mau sujud pada Nabi Adam, malah dia hina Nabi Adam. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam dari kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia daripada tanah. Sebab tu dia tak mau. Qala Allah Ta'ala firman pada Iblis, qala fakhruj minha, keluarlah kamu daripada syurga. Tak patut bagi kamu antatakabbar fiha, kamu bersikap membesarkan diri dalam syurga. Jadi tuan-tuan, Iblis bersumpah nak sesatkan kita semua. Kemudian Iblis berdoa pada Allah. Iblis kata fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Iblis hidup lama lah tuan-tuan. Lama selama tak tahu berapa juta tahun, berapa ribu tahun, berapa bilion tahun, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Jadi diminta pada Allah umur dia panjang.
Adapun anak cucu dia boleh mati. Syaitan boleh mati. Syaitan umur panjang tapi syaitan dia mati. Mungkin umur 1000 tahun dia mati. Malaikat tak mati. Sama juga dengan iblis, Allah panjangkan umur dia. Dia tak mati iblis. Dia minta pada Allah panjangkan umur dia sampai hari kiamat. Allah Ta'ala kata, innaka minal mundarin. Engkau di kalangan orang yang dipanjangkan usia sampai hari kiamat. Allah makbulkan doa ni. Sebab tu janganlah kita disebabkan kita rasa kita ni jauh pada Allah, mungkin semayang tak khusyuk sangat, mungkin kurang ibadah, kita rasa macam doa kita tak makbul. Jangan. Iblis yang jahat lagu tu pun Allah kabulkan. Jadi doa pada Allah, tuan-tuan. Yang kedua, saya sebut pada tuan-tuan juga, doa Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala kabulkan daripada seluruh makhluk dia. Sama ada orang baik ataupun jahat, termasuk juga orang yang kafir. Orang yang kafir ni, orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dia. Tapi hakikat dia Allah lah Tuhan dia. Faham tak? Walaupun dia tak mengaku. Dia tak mengaku Allah Tuhan dia. Mungkin dia sembah benda pelik-pelik. Tapi hakikat dia, Tuhan dia Allah. Kita pun mempercayai, betul tak? Yang menjadikan kita, yang menjadikan langit bumi, malah yang menjadikan seluruh manusia, sama ada Islam ataupun kafir, kita yakin adalah Allah. Takkan kita yakin yang menjadikan orang Islam Allah, orang bukan Islam Tuhan lain, bukan. Kita berkeyakinan yang menjadikan langit bumi, seluruh manusia, jin Islam ke, jin kafir ke, malaikat ke, manusia yang Islam ke, yang kafir ke, binatang ke, Allah yang jadikan. Jadi orang yang bukan Islam, Tuhan mereka yang sebenar-benarnya adalah Allah. Tu kita kata alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Jadi Allah Taala, alam ni meliputi seluruhnya, seluruh makhluk. Dalam hadis Nabi bersabda, ittaqu da'watal mazlum. Takutkanlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Orang yang kita zalim kat dia. Kita zalim lah, kita rompak dia ke, kita pukul dia ke, kita bersikap melampau pada dia ke, kita tuduh dia ke, kita katuk dia, berdarah kepala dia, kita zalim pada dia. Nabi kata, takutlah oleh kamu akan doa orang yang dizalimi. Wa in kana fajiran. Dalam satu hadis sebut, sekalipun orang yang kita zalim itu orang yang jahat, tak dadah contoh dia tak curi, kita kata dia curi, padahal dia tak curi. Ataupun orang yang tak semayang ke, orang yang mencuri ke, tapi dia tak buat kesalahan tu, kita tuduh dia, maksudnya kita zalim pada dia. Nabi sebut sekalipun dia orang yang jahat. Sebab apa? Sebab dia dizalimi. Dia dizalimi oleh orang lain. Orang yang dizalimi ni Allah kabulkan doa dia. Takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi sekalipun dia jahat. Sebab walaupun dia jahat tu pada diri dia, kita tak boleh zalim dia. Kita zalim dia, kita buat tindakan yang melampau. Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman pada diri Allah. Inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Aku jadikan kezaliman itu haram pada diriku dan aku jadikan haram di kalangan kamu. Janganlah kamu saling menzalimi. Kita tak boleh zalim pada binatang, binatang pun tak boleh zalim. Orang lagi lah tak boleh zalim, walaupun macam mana dia, jahat ke, bukan Islam ke, tak boleh zalim. Kita tak boleh zalim. Fafujuruhu ala nafsihi. Dia kalau dia jahat tu diri dia. Dia akan kena siksa di akhirat. Kita tak boleh zalim dia. Dalam hadis yang lain sebut, wa in kana kafiran, sekalipun dia bukan Islam. Dia tak percaya Tuhan, tapi hakikat dia Tuhan dia Allah. Bila kita zalim pada dia, kita dah bertindak melampau pada dia. Bila dia berdoa, Tuhan, doa dia sampai pada Allah. Jadi jangan zalim pada orang, sekalipun orang tu jahat, bukan Islam, tak boleh zalim. Jadi Allah Ta'ala perkenankan doa ni pada seluruh makhluk Allah. Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Doa yang sebaik-baiknya hendaklah dilakukan mengikut peraturan dan syarat-syarat tertentu. Kalau orang yang dizalimi ni, bila dia kena zalim je, doa dia mustajab. Boleh lah. Sekalipun dia tak semayang, sekalipun dia kafir, kerana dia dizalimi. Boleh lah. Itu doa orang yang dizalimi. Doa yang tidak ada penghalang antara orang yang berdoa dengan Allah. Antaranya doa orang yang dizalimi. Lagi doa apa? Doa ibu dan ayah pada anak dia. Sebab tu doa yang baik-baik pada anak kita. Kalau anak kita besar-besar tak apa nak jadi sangat, kita renung-renunglah. Kita ni banyaklah doa yang baik-baik pada anak kita. Kita sebut benda yang tak baik selalu pada dia. Kan doa benda kita cakap tu. Jadi renung-renungkanlah sebagai mak dan ayah, banyakkanlah sebut doa benda yang baik pada anak-anak. Jangan sebut benda yang tak elok-elok.
Kadang-kadang sebut benda yang tak elok kan, anak tak gunalah, nak dajal. Kita sebut benda yang tak elok pada dia. Kita doa pada dia benda yang tak elok. Baik, jadi doa ayah kepada ayah dan ibu pada anak dia. Antara lagi doa siapa tuan-tuan? Doa orang yang berpuasa ketika mana dia berbuka. Doa orang yang berjihad di jalan Allah. Doa-doa tu lah. Baik, jadi tuan-tuan, doa yang sebaiknya dilakukan mengikut peraturan. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau nak berdoa ada peraturan. Kalau kita bukan orang yang dizalimi lah. Apa peraturan ni? Dan syarat-syarat tertentu. Baik, jadi tuan-tuan begini. Yang pertama tuan-tuan, doa Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala kabulkan. Kita baca dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Betul tak? Mintalah padaku, pasti aku perkenankan. Ini janji Allah. Minta padaku, pasti aku perkenankan. Baik. Cumanya tuan-tuan, sampai hari inilah tuan-tuan, ada doa kita yang tak dikabulkan. Kita minta tapi tak dapat-dapat. Ada ke tak ada tuan-tuan? Mesti ada. Betul tak kan? Benda yang kita minta tak dapat, mesti ada. Saya ke tuan-tuan ke, tak dapat dalam sudut mata kita lah. Kita minta kalau boleh nak dapat seperti mana yang kita minta. Tapi tak dapat tuan-tuan. Ya. Yang pertama tuan-tuan, kita kena tahu, jangan minta benda yang mustahil. Contoh, tuan-tuan minta pada Allah, ya Allah, berikanlah aku kehidupan yang tidak ada sakit, tidak ada susah. Itu mustahil. Tuan-tuan minta lagu tu memang takkan jadi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab manusia ni dijadikan untuk diuji. Betul tak? Itu hakikat dia. Ataupun tuan-tuan minta pada Allah, aku mati nanti jangan masuk syurga, jangan masuk neraka. Mustahil. Betul tak? Itu doa yang mustahil. Doa ni biar doa yang kena. Jangan doa yang mustahil. Sebab dalam Quran sebut tabarakalladzi biyadihi mulkuhu wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala jadikan hidup dan mati untuk diuji. Mesti kita diuji dengan kurang duit, diuji dengan sakit, diuji dengan jiran yang tak elok, diuji dengan orang yang kita kenal perangai tak elok, diuji jiwa kita terganggu. Betul tak? Macam-macam ujian. Hidup ni untuk diuji. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan, dalam hidup kita minta ada doa. Allah Ta'ala jamin, minta Allah Ta'ala perkenankan. Tapi kita sampai hari ni kita hidup, masih lagi kita berdoa, tapi ada yang kita doa tak dapat-dapat. Ada orang yang kahwin dah lama anak tak ada kan, sampai ketua anak tak ada. Doa lama lah tak dapat-dapat anak dia, sedih dia. Ada orang doa nak apa, saya ada jumpa satu orang rajin berdoa, dia bubuh duit dekat apa, SSP, BSN kan, tahu kan, yang dapat 1 juta cabutan tu. Dia doa bangun tahajud tiap-tiap malam. Dah bertahun-tahun dah, saya tak tahu berapa puluh tahun dah tuan-tuan. Hampir tiap malam bangun tahajud doa nak dapat cabutan 1 juta SSP. Sampai dia melengung, bilalah nak dapat. Bilalah nak dapat. Tuan-tuan, biasanya tuan-tuan kalau tanya orang yang buh duit kat SSP ke, Al-Awfar ke, mereka yang dapat cabutan ni, tuan-tuan tanya je orang bank. Biasanya duit mereka banyak lah. Bukan 3 angka, biasanya 4 angka, 5 angka. Mereka duk beli kan. Jadi nama mereka senang lah naik. Pada orang yang simpan sekadar 3 angka tu, mungkin susah kot. Bagi tahu. Tuan-tuan tanya je orang bank, tanya sembang. Orang yang ada SSP ke, yang ada Al-Awfar ke, semua yang dapat ni seingat saya lah, kalau tuan tanya orang bank, dia kata kebanyakannya memang simpanan dia banyak. 10,000 ke atas. Biasanya begitulah. Kok nasib lah kok tuan-tuan nak dapat tu memang. Tapi heran, dia minta lama dah duduk tahajud ni, tak dapat cabutan 1 juta tu. Pasal apa nak dapat tu? Nak beli tanah lah, macam-macam tuan-tuan. Dia punya angan-angan lah. Tapi tak dapat tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan. Daripada dia sihat, sampailah dia sakit. Saya sampai kesian. Rasa macam nak telefon je BSN. Bagilah sikit ke dia. Pasal kesian sangat tengok. Doa sungguh-sungguh. Tapi saya kagum dengan dia. Dia tak menyalahkan Allah. Dia tak menyalahkan takdir. Tak menyalahkan. Dia terus berdoa daripada sihat sampai sakit. Sampai 2 kaki dia kena potong. Subhanallah. 2 kaki dia kena potong. Macam mana? Potong nak sampai ke
Sampai nak sampai ke mana? Nak sampai ke lutut kena potong. Mata yang cerah dah nak dekat buta dah tuan-tuan. Sebelah ni dah tak nampak langsung. Sebelah ni dah tak nampak langsung. Yang sebelah satu lagi ni pun dah kabur habis. Tuan-tuan tahulah kecil manis kan dia serang habis saraf kan, saraf. Mata sebelah ni pun nampak sikit-sikit, sebelah ni buta dah. Kemudian tuan-tuan telinga dia yang dengar dah tak dengar dah. Sebelah telinga dia dah out terus. Out tak boleh dengar. Sebelah lagi boleh dengar tapi kena pakai apa benda? Benda tambah tu. Apa hearing benda. Macam itulah. Yang hak telinga tu kan. Sebelah tuan-tuan tengok. Benda yang dia minta tu 1 juta tuan-tuan. Betul tak? 1 juta yang dia nak. Jadi tuan-tuan saya memelengu saya tengok. Benda yang hilang daripada dia lagi banyak. Betul tak? Mata yang buta sebelah tu tuan-tuan lagi mahal daripada 1 juta yang dia minta tu. Betul tak? Telinga dia, kaki dia 2 kena potong. Kalau bagi pilih lah nak potong 2 kaki dengan mata hilang buta sebelah, telinga sebelah tak dengar, dengan 1 juta, tuan-tuan pilih mana? Saya tanya tuan-tuan lah. 2 kaki kena potong, mata buta sebelah, telinga tak dengar sebelah, dengan duit 1 juta. Tuan-tuan pilih mana? Duit 1 juta? Saya tak tahu kalau tuan-tuan macam tu. Tapi saya kagum dengan dia ni, bukan apa, dia tak menyalahkan Allah. Walaupun dia daripada sihat. Sampai macam itulah keadaan dia. Sampai kita tengok pun kesian. Tapi saya merenung-renungkan, saya fikir itulah hikmah dia yang kita tak nampak. So apa tuan-tuan? Dia nak dapat 1 juta. Rupanya dia pun dah uzur. Betul tak? Dia tak tahu. Dia nak uzur dah. Kaki pun kena potong, mata pun tak nampak. Betul tak? Suami dia pun dah nyanyuk. Anak suami dia ambil belah dia. Tinggallah dia seorang, hidup seorang-seorang. Saya duduk terfikir lah. Dia pun dah tak boleh urus diri dia tuan-tuan. Orang kena urus. Nak basuh baju pun dah tak boleh. Nak sapu sampah pun dah tak boleh. Tapi sampai kesudah dia tak menyalahkan Allah. Tak menyalahkan doa. Tapi saya nampak itu hikmah dia. Kalau ditakdirkan Allah dia dapat 1 juta, apa jadi? Dia tak pandai, dia tak boleh cucuk duit lah. Yang kaki 2 tak ada. Mata dah kabur dah. Telinga pun dah tak dengar. Dia dapat duit 1 juta, apa jadi? Tuan-tuan agak-agak lah. Saya risau adik-beradik dia yang perang. Tidak tuan-tuan. Tidak, orang semua tak mau jaga dia. Sekali kawan dapat 1 juta, pakat berebut nak jaga. Tidak tuan-tuan. Masa sakit siapa pun tak pandang. Sekali dapat 1 juta, saya ingat adik-beradik dia yang ramai boleh bergaduh. Semua pakat nak ambil belah dia. Saya ingat dulu pun ada dah orang dapat 1 juta kan. Punya ramai orang telefon dia. Ini cerita 1990-an. Telefon ni kata, hang kenal tak aku kawan hang. Punya ramai orang telefon. Orang yang tak kenal pun telefon. Dia pun tak tahu main mana. Tuan-tuan tengok manusia. Saya duduk nampak dia kalau dia dapat 1 juta, hidup dia boleh rosak. Betul tak? Saya silap orang yang rompak dia. Saya silap adik-beradik boleh bergaduh. Jadi kacau tuan-tuan. Kita tak nampak benda yang nak akan datang tuan-tuan. Saya nampak. Sampai saya tengok eloklah Allah Ta'ala tak makbulkan doa dia. Tapi bukan dia rugi. Bukan tak tuan-tuan kena faham. Makbul ni bukan makbul seperti mana yang kita lihat. Allah Ta'ala memang kabulkan. Tapi cara Allah kabulkan ada 3. Bukan seperti yang kita nak. Sebab kita lemah tuan-tuan. Kita tak tahu benda akan datang. Okey, kita tahu benda akan datang. Kita tak tahu di akhirat cerita dia lagu mana. Kita nampak takat dunia je. Akhirat kita tak tahu. Tuan-tuan kalau rajin, tuan-tuan buka internet, tuan-tuan type berapa orang yang hidup dia rosak kerana dia dapat loteri. Baca tuan-tuan. Yang dapat duit ratus juta, 50 juta, 60 juta, bukan cerita 1 juta ni, cerita puluh-puluh juta, ratus juta, tuan-tuan baca. Yang ramai tuan-tuan, yang asal hidup dia elok, dia dapat duit, hancur hidup dia. Hancur hidup dia. Kita manusia lemah tuan-tuan. Semua orang belum dapat duit, aku dapat duit, okey, tak ada masalah. Mana hang tahu? Kita tak tahu. Baca saja di internet tuan-tuan. Banyak tuan-tuan boleh buka internet, tuan-tuan baca. Banyak website-website yang cerita. Ada satu orang tu, saya sebut satu orang tu. Dia dapat berapa puluh juta, saya tak ingat lah, 50 juta ke 60 juta macam tu lah. 10 juta lah. Asalnya dia ni hidup, ada isteri, ada anak, hidup bahagia elok. Cukup semua. Tapi bila dapat duit berpuluh-puluh juta ni, biasa lah, duit banyak. Mula main perempuan. Main perempuan, isap dadah mahal-mahal tu kan. Dadah mahal-mahal tu, layan perempuannya, minum araknya mahal-mahalnya, pergi kelabnya, beli kereta mahal, kawan dengan orang-orang yang apa,
Mewah-mewah. Sampai bila dia hidup lagu tu, bini pun tak mau dengan dia. Bini tak mau dengan dia. Anak pun tak mau dengan dia. Bini dengan anak lari pada rumah, bawa diri. Tinggal dia seorang, dia seronok. Duit tengah banyak, seronok kan, lantak dia, duit banyak. Masa duit dia puluh-puluh juta, punya ramai orang perempuan mai. Pasal apa mai? Bukan saja mai, duit lah. Orang mau pakai mai rapat, kikih duit dia. Sampai daripada ada duit tuan-tuan, sampailah dia duduk seronok berfoya-foya, dia jumpalah satu perempuan yang dia bercinta lah. Perempuan ni bukan nak sangat dengan dia pun, tapi pasal duit banyak. Bercinta lah kali bila bercerai. Bila bercerai, perempuan tu tuntut harta kan. Tuntut harta macam-macam. Daripada ada harta, bankrupt terus dia. Bankrupt terus. Malah dia masa dia banyak duit tu, duduk minum arak, ambil dadah arak mahal-mahal. Dadah mahal-mahal tu. Berapa kali dia hampir mati pasal overdose. Overdose dadah dengan arak. Kan seronok kan duk layan perempuan minum arak. Seronok benda ni. Lebih-lebih sangat layan perempuan, lebih-lebih sangat layan ambil dadah, lebih-lebih sangat. Dia hampir mati beberapa kali. Sebab mewah sangat, senang sangat. Sampailah last sekali tuan-tuan, bila dia dah kena saman, dia pun bankrupt. Lah ni tuan-tuan dah tak ada apa-apa dah, kerja sebagai tukang sapu saja, tukang kutip sampah. Ni cerita di belah barat tuan-tuan. Dan dia bagi tahu hidup dia binasa kerana loteri yang dia dapat puluh-puluh juta tu. Kita tak tahu tuan-tuan benda nak mai. Ini baru cerita dunia, kita tak tahu akhirat cerita lagu mana. Adakah akhirat kita rosak kerana harta yang banyak? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Saya bagi contoh, kalau kita contohlah, contoh mudah. Kalau anak kita kita katalah umur dalam 7 tahun, 8 tahun yang pandai bercakap dah kan. Nak main meracun bola, tuan-tuan bagi tak? Bagi. Meracun bola. Bagi. Main lah. Saya tak tahu kot tuan-tuan bagi. Bunga api okey lagi kot. Kalau meracun bola ni saya ingat, memanglah bagi anak yang 7-8 tahun, dia kata tak ada apa ayah. Cucu balilah. Betul tak? Bukan nak pegang. Dia fikir takat tu. Kita orang yang tua, dia fikir apa? Ish, ni kalau. Betul tak? Kita banyak kalau. Ni kalau tak sempat balik ni mati. Kita fikir kalau. Anak tak fikir kalau. Betul tak? Tak ada kalau-kalau. Mana cucu balik nah. Betul tak? Dia fikir takat tu saja. Kita sebagai ayah, kita takkan bagi. Nampak tuan-tuan? Pasal apa kita tahu kesan dia buruk, tak elok. Baik. Sama kalau kita ada anak yang nak isap apa? Vape. Lah ni dah ada apa? Pot lah, watt bar lah. Saya duduk sekolah tahu budak-budak macam-macam isap tuan-tuan. Payah nak kawal. Anak kita nak isap. Tekan seronok kawan-kawan kan. Kita tengok benda ni tak elok. Betul tak kan? Bahaya. Kesan jangka masa panjang dia tak elok. Anak kita fikir, ramai orang isap tak mati pun. Dia fikir takat tu ya. Takat tu je dia fikir. Kita fikir jauh lagi, jangan. Sebab tu kita kadang-kadang berbeza dengan anak kita. Kita berbeza dengan isteri kita. Pasal kadang-kadang kita tahu benda ni tak bagus. Apatah lagi tuan-tuan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui lebih pada tuan-tuan. Lemah aja kita ni tuan-tuan. Banyak benda kita tak tahu. Kadang-kadang tuan-tuan tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Dulu tuan-tuan kata, yang ni okey. Selang apa tahun tuan-tuan fikir, tak baguslah yang aku fikir dulu tu. Selang apa tahun kita cerdik sikit. Betul tak kan? Salah ni cara aku fikir ni. Dulu mungkin 10 tahun, 5 tahun kita rasa macam okey apa yang kita buat. Tapi bila dah tua kita menyesal kan? Aku ni pasal apalah buat lagu tu. Dengan diri kita pun kita tahu. Kita ni ada satu ketika kita tak apa nak cerdik dalam menilai sesuatu. Apatah lagi tuan-tuan minta pada Allah banyak lagi benda tuan-tuan. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, cara Allah Ta'ala kabulkan ada 3. Dan yang Allah Ta'ala kabulkan ni, itulah yang terbaik bagi kita. Boleh lah. Bukan terbaik sekadar di dunia, terbaik dunia dan akhirat. Akhirat tu yang kita tak nampak tu. Itu yang kita kena beriman, kena ada iman tuan-tuan. Bila kita berdoa, kita tak dapat, kita ada iman pada akhirat tu. Kita tahu lagu mana akhirat. Jadi tuan-tuan, pendek ceritanya, cara Allah Ta'ala kabulkan doa kita ada 3. Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watah. Allah Ta'ala kabulkan seperti mana yang kita minta. Kita minta sihat, Allah bagi sihat. Kita minta harta, Allah Ta'ala bagi harta. Kita minta kerja tu, kita dapat kerja tu. Allah Ta'ala bagi. Pasal apa? Itu yang terbaik bagi kita. Maka Allah kabulkan. Ataupun yang kedua,
Allah selamatkan kita daripada musibah yang nak menimpa kita. Ada musibah nak menimpa kita, tapi kerana kita rajin berdoa, musibah tu tak kena pada kita. Maka itu lebih baik daripada kita dapat seperti mana kita doa, kita kena musibah yang lagi teruk, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat kaum Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus pergi tinggal kaum dia yang lebih kurang dalam 100,000 lebih, Nabi Yunus doa supaya ditimpa kehancuran pada kaum dia. Bila Nabi Yunus pergi tu, datang awan hitam berpusing-pusing di atas. Itu bala nak turun tu. Maka kaum Nabi Yunus alaihi salam, mereka berpakat-pakat keluar ramai-ramai ke mana? Keluar ke tanah lapang. Masing-masing bawa binatang. Mereka rasa menyesal, mereka dah menzalimi Nabi Yunus. Kutuk dia macam-macam kan, hina dia. Mereka rasa bersalah bila Nabi Yunus tinggalkan mereka. Sedangkan Nabi Yunus seorang yang sangat baik. Maka mereka menyesal bila tengok awan hitam yang bala nak turun tu, azab nak turun. Kaum Nabi Yunus keluar bawa kambing, bawa lembu, mau bawa keluar dan berdoa. Doa kaum dia tu tolak balik bala yang nak turun tu. Doa tu hebat, tuan-tuan, doa. Tuan-tuan rajin berdoa, kerana doa kadang-kadang musibah yang patut kena tak kena kerana banyak berdoa. Dan Allah Ta'ala pilih itu kerana itu yang terbaik bagi kita. Baik dunia akhirat, tuan-tuan. Baik dunia akhirat, bukan baik dunia saja. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala simpan doa itu di akhirat, kerana itulah yang terbaik bagi kita. Boleh lah. Macam saya sebut orang tadi lah, yang satu makcik tu kan, kalau dia dapat 1 juta pun dia nak buat apa? Betul tak, tuan-tuan? Mata dah tak nak, mata sebelah dah buta, telinga sebelah dah tak dengar, kaki jalan pun tak boleh, tuan-tuan. Kat rumah dua-dua kaki tak ada, mana boleh naik kursi roda? Tuan-tuan, bila 2 kaki tak ada, tak boleh naik kursi roda, tuan-tuan dah tak boleh imbang, tuan-tuan. Kalau dia naik kursi roda, memang dia akan terbalik ke depan, ke belakang. Kaki ni nak imbang, dia kaki tak ada. Kalau dia dapat 1 juta, tuan-tuan, macam mana nak urus? Nak ambil duit pun dah tak boleh dah. Jalan dalam rumah pun duduk atas macam apa? Bukan kereta kursi roda tu, dia duduk macam satu troli, duduk atas troli, jalan guna tangan dia. Kursi roda pun tak lepas dah. Kalaulah takdir Allah hang dapat 1 juta, hang tak boleh buat apa dengan duit tu dah. Hang nak buat apa dengan duit tu? Nak menikmati lagu mana duit tu? Nak bawa kereta tak boleh. Bawa motor tak boleh. Nak beli apa? Nak beli rumah, mata pun tak nampak. Silat-silat duit tu jadi perang adik-beradik. Perang dunia ya, tuan-tuan, adik-beradik. Allah Ta'ala mengetahui, kita tak tahu. Baik, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala saya nampak doa dia sampai sekarang, dia bangun tahajud, doa. Saya yakin Allah Ta'ala simpan doa itu di akhirat. Nanti dia mati, dia akan tengok kedudukannya tinggi di akhirat. Tak sia-sia punya dia doa tu. Boleh, tuan-tuan? Itu cara Allah Ta'ala kabulkan. Sahabat Nabi ni rajin berdoa. Sebab doa ni, sebab hadis ni. Sebab kalau Allah Ta'ala tak kabulkan seperti mana yang kita minta, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada musibah. Ataupun Allah Ta'ala simpan doa itu di akhirat. Nanti darjat kita tinggi di akhirat kerana kita banyak berdoa. Walaupun kita minta doa yang simple-simple. Ya Allah, teringin nak pakai Ferrari, contohnya lah, tuan-tuan. Tuan-tuan minta, tuan-tuan tak dapat. Tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan berdoa pada Allah, tuan-tuan mengharap pada Allah, tuan-tuan merendahkan diri pada Allah, tuan-tuan rasa perlunya pada Allah, perhambaan pada Allah, tu dapat pahala tu. Sehingga kan para ulama salah doa pada Allah ni, sekali pun benda yang remeh, tali kasut putih pun doa. Ya Allah, tali kasut putih gantilah yang lebih baik. Doa. Hatta kalau buat masakan kan, tak cukup adunan garam ke apa, ya Allah, adunan tak cukup, kurniakanlah ya Allah. Janganlah tuan-tuan fikir bila tali kasut putih, ya Allah, tali kasut putih gantilah yang baru, sambung balik tali tu. Tuan-tuan, janganlah fikir macam filem, tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan kita seperti mana kita manusia, betul tak? Kadang-kadang ada makhluk lain yang datang, betul tak? Mungkin rezeki datang kat sini, mungkin mesti rezeki datang kat sini. Ataupun Allah Ta'ala tak kabulkan doa tu, Allah Ta'ala selamatkan kita pada musibah, ataupun Allah Ta'ala simpan doa tu di akhirat. Boleh kan? Jadi tuan-tuan, bila Nabi baca hadis ni, sahabat Nabi kata kalau macam tu kita banyakkan berdoa, pasti tak rugi pun, betul tak? Kalau tak dapat ini, tak dapat ini, simpan di akhirat, tak rugi pun berdoa ni. Kata Nabi, Allahu Akbar, siapa yang rajin berdoa, maka Allah Ta'ala akan perbanyakkan lagi. Sama ada dia dapat seperti mana dia berdoa, ataupun dia apa? Dia diselamatkan dengan musibah, ataupun disimpan di akhirat. Jadi tuan-tuan, begitulah lah. Cumanya tuan-tuan, soalan ni lah,
kenapa kita kat dunia ni kita tak dapat semua yang kita minta? Cik tuan-tuan. Kereta rosak, ya Allah, kereta rosak. Elok tu kereta tuan-tuan. Kenapa tak macam tu? Kereta saya. Semalam pergi kuliah di mana? Di Bukit Merah, Masjid Bukit Merah. Lampu bateri menyala. Susah hati lah. Alternator. Koyak poket aku ni. Ingat alternator lah. Jalan. Padam balik. Oh, selamat. Alhamdulillah. Okey lagi lah. Tak apalah. Balik pada Masjid Bukit Merah tu. Pergi isi minyak. Jalan sat dia menyala lagi. Bila laju sikit padam. Alhamdulillah. Selamat. Tak apalah, pendek ceritanya tuan. Pagi tadi hantar anak pergi sekolah. Start kereta menyala lampu. Tuan-tuan tahu bila lampu tu menyala, makna dia kereta tuan-tuan ni bateri tu digunakan hanya untuk start sahaja. Bila dia dah berjalan, alternator yang memberi kuasa. Alternator yang memberi kuasa pada kereta untuk hidup. Lampu, aircon apa semua ni, dan alternator juga yang cas bateri. Alternator tu penting tuan-tuan. Bateri tu untuk hidup tuan-tuan. Lepas berjalan alternator yang main peranan. Bila alternator rosak ataupun kabel dia putus, tuan-tuan jalan pakai bateri. Bateri, tuan-tuan tahu, lampu tak tutup berapa jam pun matilah bateri tu. Ini tuan-tuan berjalan alternator walaupun kecil tuan-tuan, penting tu. Tu yang bila bateri menyala, maksud dia nak bagi tahu tuan-tuan apa? Boleh jadi fuse bakar, kabel putus. Tapi salah satunya dia nak bagi tahu tuan-tuan, kereta tuan-tuan sekarang hidup pakai bateri. Bukan pakai alternator. Alternator tu macam dynamo lah tuan-tuan. Dia pusing-pusing tu dia bagi tenaga dan dia cas bateri tu. Kalau tuan-tuan jalan 20 minit, dia cas penuh bateri tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, saya tengok menyala lagi lampu. Sudah. Saya dah nampak dah sudah. Menyala lampu ni, alternator dah ni rasa ni. Jadi tuan-tuan pergi hantar anak, pusing, saya pergi ke sekolah, tengok tak padam-padam dah. Susah hati dah. Pasal susah hati, nanti bateri kong, memang berhenti tu kereta tu. Kereta akan berhenti tu. Pasal kereta hidup, guna bateri. Bateri mana boleh tahan lama sangat. Jadi pergi sekolah hidup lagi, bateri baru tukar tuan-tuan. Tak apa, pergi bengkel, satu bengkel tutup, pergi pula bengkel Masjid Tinggi, so dia check. Saya duduk berdoa, janganlah alternator, kita doa harap gitulah, janganlah alternator. Check dan sekali dia kata, ustaz ni alternator ustaz. Allahu Akbar. Lepas tu saya tanya berapa, dia telefon. Kalau kita dengar wajar 300 Wira 250. Yang ni ustaz 750 750 ya. Je tak tahan tu. Kita dah nak runtuh jiwa tuan-tuan. 750 Tak ada lah mana tuan-tuan bila kita rosak. Ya Allah, alternator rosak. Elok balik alternator tu kan. Bukan begitu. Kita adalah jalan. Betul tak kan? Mungkin ada makhluk tolong, mungkin ada rezeki mai kod lain, mungkin Allah Ta'ala bagi bantuan kita kod lain. Kita kod mana pun kita berdoa dulu pada Allah. Apa pun doa dulu pada Allah. Dan kenapa tuan-tuan tak macam tu? Sebab lagi satu, kita hidup di dunia ni bukan syurga. Tidak tuan-tuan. Dunia ni tempat diuji. Yang tuan-tuan minta terus dapat, ini syurga. Tidak tuan-tuan. Kan Quran sebut, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah Ta'ala cerita bab syurga. Kata Allah Azza wa Jal, bagi kamu apa yang diri kamu nafsu suka. Yang nafsu suka kat syurga semua dapat. Walakum fiha ma tad'un, dalam syurga apa sahaja yang kita minta semua dapat. Tuan-tuan minta apa semua dapat. Ni syurga tuan-tuan. Kat dunia kalau tuan-tuan kereta rosak sikit, ya Allah ganti Ferrari mai. Oh, itu syurga tuan-tuan. Tuan-tuan sakit sikit, ya Allah sakit sikit, sihat balik. Ini syurga. Tuan-tuan rumah bocong bumbung kan, ya Allah bumbung bocong, tak ada berapa minit, elok balik bumbung. Ini syurga punya cerita. Padi tengok tak apa nak jadi, ya Allah padi tak apa nak jadi, bagilah dapat dalam 50 tan, dapat 50 tan. Ini syurga. Kat dunia tak begitu. Kat dunia dia ada hukum sebab musabab. Kita kena sabar, kita kena usaha, kita kena rancang. Betul tak tuan-tuan? Kita kena bijak. Setiap tindakan kita ada konsekuensinya. Kita bertanggungjawab di atas tindakan kita. Tu Allah Ta'ala berikan akal. Boleh lah. Baik tuan-tuan. Ala kulihat doa pada Allah. Doa, jangan putus asa. Okey, seterusnya yang ke-46. Al-Wasi'. Yang maha luas. Rahmatnya adalah luas dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi semua. Seluruh manusia, wasi'at rahmati, wasi'at kull syai'. Wa inna rahmati wasi'at kull syai'. Sesungguhnya rahmat aku meliputi semua.
Semua tuan-tuan, termasuklah orang yang bukan Islam. Tuan-tuan tengok ada yang kaya, ada sihat kan. Tu rahmat Allah lah tu. Pada makhluk dia. Pada binatang pun tuan-tuan. Rahmat Allah meliputi semua. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Macam tadilah kita berdoa tuan-tuan. Pasal apa yang kita nak tak dapat? Pasal pengetahuan Allah meliputi semua. Kita punya pengetahuan ni terhad. Tidak, kita tak tahu yang kita minta tu baik atau tidak baik. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Al-Wasi'. Seterusnya tuan-tuan Al-Hakim. Yang maha bijaksana. Mempunyai kebijaksanaan yang meliputi semua perkara. Kerana Allah sangat sempurna ilmunya. Jadi segala benda yang Allah jadikan ada hikmah dia. Ada kebijaksanaan di sebaliknya. Iaitu kebijaksanaan hikmah Allah Azza wa Jalla. Tak ada benda yang Allah Ta'ala jadikan sia-sia. Wa ma khalaqna wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidak kami jadikan langit dan bumi dan antara yang ada di antara keduanya la'ibin, sia-sia, tak ada. Semua ada hikmah. Hatta ada planet-planet, galaksi tuan-tuan, semua ada hikmah di sebaliknya. Boleh jadi kita nampak, boleh jadi kita tak nampak. Boleh jadi itu tempat para malaikat yang sedang bertasbih, berzikir tuan-tuan. Kita tak nampak tuan-tuan. Tapi semua Allah Ta'ala jadikan, tak ada yang sia-sia. Semua ada hikmah di sebaliknya. Sebab tu dalam hidup kita, apa sahaja kita dah usaha, kita dah berdoa, lagu mana pun datang kesan dia, lagu mana pun datang hasilnya, kita redha tuan-tuan. Kita tahu itulah yang terbaik. Kalau kita sakit, contohlah, kita sakit. Kita berdoa nak sembuh, tapi tak sembuh-sembuh. Sampailah kita meninggal dunia. Betul tak? Sampai kita meninggal dunia. Tuan-tuan ketahuilah, sakit itulah yang terbaik bagi tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan dah dapat kelebihan doa tu. Betul tak? Tuan-tuan dah berdoa nak sembuh kan. Tiap hari doa untuk sembuh, bagus. Doa itu menjadi simpanan di akhirat. Yang kedua, tuan-tuan sakit hujung-hujung usia. Tuan-tuan, biasalah sakit di hujung usia. Pasal apa tuan-tuan? Kita kok mana pun kita akan tinggal dunia ni. Tidak tuan-tuan, muda ke tua kita akan tinggal dunia. Dalam Quran sebut surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun, kita duk baca kan. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, panjangkan umurnya, kami terbalikkan kejadiannya. Kenapa mereka tak berfikir? Tak fikir. Betul tak tuan-tuan? Kalau orang yang kecil-kecil dulu makan orang suap, dah tua sakit orang pun suap. Kecil-kecil dulu tak boleh jalan, dah tua pun tak apa nak larat jalan. Kecil-kecil dulu tuan-tuan tak boleh naik motor, dah tua pun tak boleh lah tuan-tuan, lutut dah tak kuat. Banyak kecil-kecil dulu tuan-tuan, banyak benda tak lalu nak makan. Betul tak? Yang ni tak lalu, ni tak lalu. Tua-tua pun lagu tu lah tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan Allah terbalik kan? Nak bagi tahu tu tak jauh dah. Kehidupan yang abadi tu. Nak bagi tahu kehidupan abadi di akhirat tu. Nah, di akhirat tu. Kalau tuan-tuan nak jadi macam apa, minta macam iblis tu kan. Tak mati, tapi nanti mati juga. Betul tak? Bukan tak mati juga. Tu yang saya pernah jumpa orang yang sedih dengan kehidupan. Dia sakit, tak boleh jalan, dia sedih, tak boleh main masjid, tak boleh main mengaji, dia sedih, sembang, sebab menangis dia, sembang, sakit. Dia nak sembuh, dia nak sihat, dia nak main masjid, dia nak macam-macam. Dia pun dah 70-an dah. Saya bagi tahu oleh Haji. Haji nak hidup berapa lama lagi Haji? Haji nak hidup lagi 80 tahun. 80 tahun pun mati Haji. Lagi 90 tahun Haji nak hidup, 90 tahun pun mati Haji. Sakit ni Allah Ta'ala nak bagi kenang-kenang lah akhirat Haji. Berapa ramai kawan Haji? Tanya orang yang umur 70. Berapa ramai kawan yang dah meninggal? Tanya orang umur 70. Kalau dah umur 70 ni, kalau tanya kawan, banyak mana kawan ada? Boleh kata majoriti kawan dah mati. Betul tak tuan-tuan? Ke saya salah? Kalau umur 80, kalau umur 80 tanya ada kawan, rasanya saya seorang lah. Betul tuan-tuan, yang lain mati lah. Tanya orang umur 60 pun jadilah. Umur 60 ya. Siapa umur 60? Cuba tuan-tuan kenang. Apa ramai kawan tuan-tuan yang tak ada. Syukurlah kita dipanjangkan umur. Kita boleh guna mata, kita boleh guna telinga, kita boleh guna kaki, kita boleh makan, minum 60 tahun. Ada kawan kita umur 30-an pun dah mati. Sempat pakai mata 30 tahun ya. Ada orang boleh pakai kaki umur 36 dah mati. Imam baru ni kan, Imam Baganserai tu kan, ngaji lama di pondok Sungai Bakar, buat kelas mengaji free kat Baganserai tu. Umur 36 tuan-tuan, 36, anak 4 orang kecil-kecil lagi. Nak kata sakit tak pernah ada sakit pun. Imam Masjid Baganserai, Imam Masjid Baganserai. Sakit dada buat pergi klinik Baganserai, meninggal. 36. Baru 36 tahun guna mata. Baru 36 tahun
boleh berjalan guna kaki. Baru 36 tahun guna tangan. Baru 36 tahun dapat manfaatkan buah pinggang jantung. Kita dah berpuluh-puluh tahun kita manfaatkan benda ni. Sekali sakit, tu ilmu semangat tuan-tuan. Subhanallah. Syukurlah tuan-tuan. Syukur. Nah, ingat kita kenang-kenangkan akhirat. Itu kehidupan yang abadi. Tidak ada kecewa, tidak ada sedih, tidak ada penat, tidak ada letih. Nah, baik. Jadi tentu Allah Ta'ala Al-Hakim, Allah Ta'ala Maha Bijak sana. Semua yang Allah Ta'ala jadikan ada kebaikan padanya. Belajar-belajarlah kita bersikap redha dan kita bersikap qanaah. Cukup apa yang ada, redha apa yang Allah tentukan bagi kita. Habis tuan-tuan, akan datang Al-Wadud. Akan datang Al-Wadud. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya, insya-Allah. Kita bertemu pada masa akan datang. Isyak tadi masuk ni, isyak. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al minna shaqiyyan wa la mahrum la matulah. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.